Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan buku Pantas Membaca dan Menulis Bahasa Melayu. Saya Puan Nur Hidayah Rashidi. InsyaAllah kita akan mempelajari bagaimana nak gunakan buku ini. Baik, yang pertama sekali, buku ini ada beberapa topik. Yang pertama, dalam siri pertama, kita ada berkaitan dengan topik suku kata terbuka. Dan siri kedua, kita akan fokus kepada suku kata tertutup, juga berkaitan dengan diagraf dan diftong. Baik, jadi ini adalah cadangan-cadangan yang boleh digunakan oleh guru-guru dan ibu bapa yang ingin gunakan mengikut umur. Baik, yang seterusnya saya akan kongsikan bagaimana nak gunakan buku ini. Yang pertama ialah pastikan anak-anak kita menggunakan kesemua deria ketika membaca. Pertama, mata iaitu melihat, mulut menyebut, telinga mendengar dan berlakunya pergerakan dan sentuhan terhadap buku yang digunakan. Saya ulang lagi sekali. Yang pertama, melihat, menyebut, mendengar, melakukan pergerakan dan sentuhan. Baik, seterusnya, penggunaan kaedah gabung bunyi kata sebagai salah satu kaedah membaca. Mungkin ibu bapa dan guru-guru pernah dengar kan KGBK. Baik, saya akan terangkan sebentar lagi. Baik, dalam buku ini kita akan dedahkan kepada kanak-kanak ataupun murid iaitu membunyikan suku kata dahulu. Okey, selepas itu membunyikan perkataan dan akhir sekali baru kita fokus pada frasa dan ayat. Dan ini adalah antara kaedah yang terbaik untuk kita mengajar membaca. Baik, seterusnya, saya nak bagi contoh bagaimana kita nak faham apa itu suku kata, kaedah gabung bunyi kata. Contohnya di sini, batu, batu. Jadi kita tak sebut BA bar, contoh yang di bawah ni, BA bar, TU2, batu, itu mengeja. Kalau zaman kita dahulu biasanya kita buat BA bar, TU2, batu, tu kaedah mengeja. Kita nak guna kaedah yang pertama iaitu batu, batu. B-A, ba, teh, u, tu, batu. Itu kaedah fonik. Jadi kepada ibu bapa dan guru-guru, dalam buku ini dicadangkan untuk kita gunakan kaedah suku kata iaitu sebut terus batu, batu. Jangan gunakan kaedah mengeja. BA bar, TU2, batu, mengeja. Tidak dibenarkanlah kalau boleh, Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa dengan kaedah tu, bagi pandangan saya sebab anak-anak kita diajar di sekolah menggunakan kaedah ini, suku kata. Seterusnya, ba, teh, u, batu, itu kaedah fonik. Jadi saya ulang lagi sekali, kita gunakan kaedah suku kata batu, batu. Baik, bagaimana nak membaca dan menggunakan kaedah ini? Okey, pertama sekali, anak-anak akan letak jari telunjuk di bahagian buku. Okey, jari telunjuk tu meletakkannya di bahagian perkataan ataupun kita panggil bunyi. Dengan anak-anak kita jangan sebut huruf. Okey, ini bunyi apa? Okey, huruf tu A, B, C. Kalau bunyi baca. Okey. Jadi kita kata pada anak kita, buat telunjuk jari telunjuk. Okey, letakkan di bahagian buku dan baca bersama anak-anak dengan sambil baca, ingat pesan saya tadi, melihat, menyebut, mendengar, melakukan pergerakan dan sentuhan di buku. A, 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 a. Bagaimana di bahagian seterusnya? Jadi kalau lihat di sini anak-anak boleh gerakkan jari sambil menggerakkan jari, sambil itu menyebut. Jadi pastikan kesemua diri anak-anak kita diguna pakai ketika membaca. Sangat mudah. Jadi selepas anak membaca, dia akan mewarna dan dia akan menulisnya. Okey, seterusnya anak-anak pula boleh baca. Kalau kita dalam buku ni, kalau ikutkan suku kata A, kita lain sedikit, dia tak sama kan. Dia ada satu gambar dan dia ada
tulis warna dan tulis. Tapi kalau di sini kita lagi banyak latihan membaca dan menulis. Maksudnya ramai yang silap yang berfikir buku ini adalah buku menulis. Tidak. Buku ini apabila mereka menulis, mereka mesti membaca. That mean begini P. Jadi kira P. Okey. Okey. Lepas tu dia warna. Sambil dia warna, sambil dia tulis, sambil tu anak-anak kita wajib melihat, menyebut, mendengar, melakukan pergerakan dan sentuhan. Baik, seterusnya kalau di sini sebab biasanya ibu bapa dia keliru antara e-pepet dengan e-taling. Jadi e-pepet bermaksud emak. Okey, je. Okey. Kalau warna oranye, ekor. Okey, kalau warna hijau, emak. Okey, kalau warna oranye, ekor. Jadi ini je. Jadi anak-anak baca je. Jadi anak-anak warnakan sama. Bahagian sini adalah warna hijau dan bahagian sini adalah bahagian warna oranye sambil menyebut membunyikan. Jadi di sini anak-anak kita belajar bahawa dalam bahasa Melayu hanya huruf yang bunyinya tak sama adalah huruf I. Iaitu kita sama ada kita buat ataupun Okey, ke. Baik. Seterusnya, biasanya kalau selepas kita dah tahu bagaimana nak gunakan buku ini ialah kita dah tahu bagaimana membunyikan baca, da, fa, ga, ha, ja. Anak-anak akan diajar ba, bah, jubah, ca, cah, pecah. Perlu tak bunyikan huruf H ni? Tak perlu. Okey, ba terus kepada bah. Ca kepada cah. Da, dah. Jadi bagaimana nak baca? Ba, bah, jubah, ca, cah, pecah. Da, dah, sudah. Fa, fah, zirafah. Ga, gah, gagah. Ha, hah, fatihah. Ja, jah, gajah. Sama juga dekat sini. Okey, bo, bos, bos. Co, cos, cos. Do, dos, dos. Fo, fos, fos. Go, gos, gos. Ho, hos, hos. Jo, jos, jos. Baik, bagaimana kalau kita berjumpa juga dengan king? Okey, maksudnya kita akan lihat KV, KK. Tadi KVK kan? KV, KK. Jadi king, tak payah tak perlu. Liling. Okey, king, pangking. Liling, guling. Miming, minggu. Nining, pening. Ping, ramping. Ping, ramping. Ring, piring. Sing, bising. Kalau begini pula tak perlulah kita baca tak perlu. Gu. Kita terus sebut gu, shu, gu, nyu, shu, ku. Jadi kita boleh sebut gu, ungu. Okay. Nyu, penyu. Shu, syukur. Ku, khusus. Baik, saya ada cadangan bagaimana nak gunakan buku ini dengan lebih baik. Cikgu dan ibu bapa juga boleh buat latihan mengambil pasir magnetik ataupun plasticine ataupun apa sahaja bahan-bahan yang memastikan anak-anak ni bila belajar jangan ketinggalkan aspek melihat, menyebut, mendengar, melakukan pergerakan dan sentuhan. Itu saja daripada saya, Puan Nur Hidayah Rashidi. Kita jumpa lagi. Jika ada nanti ada rezeki kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.